Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar saya. Okey, diharap semua bersedia untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Masih lagi dalam tajuk yang sama, bab 1, tapi hari ini cikgu akan fokus kepada 1.4 iaitu langkah mempertahankan kedaulatan negara. Okey, di akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar akan dapat menghurai langkah-langkah pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey pelajar, terdapat beberapa langkah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kita akan lihat satu per satu. Baik, langkah yang pertama adalah mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi. Setiap langkah ini pelajar, cikgu akan terangkan dari sudut pemerintah dan juga peranan dari sudut rakyat. Okey, kita lihat dulu pemerintah. Bagaimana pemerintah nak wujudkan kestabilan politik? Okey, dan juga seterusnya nak memakmurkan ekonomi. Yang pertama, pemerintah perlu wujudkan satu pentadbiran yang cekap, mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Okey. Yang ini kita sedia maklum pelajar. Sekiranya kita dapat wujudkan satu sistem pentadbiran yang cekap, okey, tiada rasuah dan sebagainya, secara tak langsung dia dapat membantu kestabilan politik. Dan apabila politik di dalam sebuah negara itu stabil, tak ada masalah, okey, secara tak langsung dapat memakmurkan ekonomi negara. Okey, negara-negara dari luar pun yakin dengan negara kita untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi. Sebab itulah dia dapat meningkatkan juga sektor ekonomi. Kemudian memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Okey, pemerintah perlu ada dasar pembangunan ekonomi yang mana agihan sumber kekayaan negara tadi diberikan sama rata. Okey, sama untuk semua kaum. Kemudian melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Okey, undang-undang ini sangat penting dalam mewujudkan satu sistem pemerintahan, sistem negara. Okey, yang mana undang-undang tadi inilah yang akan wujudkan sebuah negara yang makmur dan memberikan satu keadilan kepada semua masyarakat. Okey, jadi pemerintah tadi dia perlu laksanakan undang-undang ikut perlembagaan secara berkesan. Okey, undang-undang tadi juga akan secara tidak langsung berkaitan dengan pentadbiran. Okey, apabila undang-undang adil, pentadbiran cekap dan seterusnya dapatlah stabilkan politik. Dan bila kestabilan politik berlaku, kemakmuran ekonomi juga akan meningkat. Okey, ini dari sudut pemerintah. Kita lihat dari sudut rakyat. Ya, apa yang rakyat pula boleh laksanakan untuk kestabilan politik? Yang pertama, memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Ini peranan kita sebagai seorang rakyat, setia kepada raja dan negara. Menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Okey, kalau tadi pemerintah dia dah wujudkan satu pentadbiran yang cekap, dia dah ada dasar-dasar perlembagaan dan sebagainya. Peranan kita pula menyokong dasar, menyokong usaha yang kerajaan laksanakan. Kemudian memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua. Ini peranan kita sebagai rakyat. Okey, pupuk kerjasama semua kaum. Kalau tadi pemerintah dia nak pastikan agihan sumber kekayaan tadi dia bagi secara adil kan. Okey, kita pula sebagai rakyat kita perlu ada rasa kerjasama lah untuk semua kaum supaya semua dapat menikmati hasil kekayaan negara dengan sama rata. Dan rakyat perlu mematuhi undang-undang negara. Ya, kalau pemerintah tadi dah laksanakan undang-undang, dia ada perlembagaan, jadi kita sebagai rakyat perlulah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah dari sudut pemerintah dan juga rakyat untuk kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi. Baik, langkah yang kedua pelajar adalah mengekalkan perpaduan kaum. Okey, mengekalkan perpaduan kaum. Kita lihat bagaimana pemerintah dengan rakyat nak mengekalkan perpaduan kaum. Yang pertama, pemerintah
menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Okey, menggubal dasar. Ya, ni macam tadilah pemerintah perlu ada dasar-dasar dalam mengekalkan perpaduan kaum. Yang mana kita tahu di Malaysia kita terdapat pelbagai kaum dan juga budaya kan. Okey, jadi untuk wujudkan satu perpaduan untuk mengelakkan daripada berlakunya perpecahan, jadi pemerintah perlu ada satu dasar ataupun undang-undang yang berkaitan dengan integrasi nasional. Yang kedua, memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Kalau tadi dia gubal dasar dan undang-undang, kemudian mereka perlu pastikan pula bagaimana keberkesanan pelaksanaan dasar tersebut tercapai ataupun tidak. Baik, kemudian merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okay, merangka program. Ada pelbagai jenis program yang dirangka oleh pemerintah ini ataupun oleh kerajaan untuk pupuk perpaduan kaum. Contoh paling mudah apa dia pelajar? Sambutan 31 Ogos. Nak pupuk perpaduan kaum, semangat patriotisme dekat situ. Baik, kemudian memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Kalau tadi pemerintah atau kerajaan dia nak rangka satu program, seterusnya mereka perlulah ada jumlah ataupun peruntukan untuk belanja dalam menjayakan program tersebut. Okey, itu dari sudut pemerintah. Dari sudut rakyat pula, yang pertama, kita perlu gunakan bahasa kebangsaan dan prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Okey, yang pertama tadi, guna bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara. Ya, ada 5 prinsip rukun negara tu, so kita sebagai rakyat perlu gunakan, menghayati prinsip-prinsip tersebut. Kemudian kita perlu memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Yang ini macam tadi cikgu cakap, dekat Malaysia kita ada pelbagai kaum, ada banyak agama, okay, pelbagai jenis agama. Jadi kita sebagai rakyat, kita jangan pentingkan diri sendiri. Perlu ada semangat menghormati antara satu sama lain. Setiap kaum ada agama masing-masing. Jadi kita hormat agama mereka. Okay, hormat budaya mereka. Kemudian, mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia. Ini adalah sangat penting pelajar sebagai rakyat nak kekalkan satu perpaduan kaum sesama kita. Okey, walaupun pelbagai kaum, okey, kaum yang berlainan, perlulah ada rasa saling menghormati antara satu sama lain dan melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Okey, pelbagai jenis program kemasyarakatan kita boleh bekerjasama. Okey, boleh melibatkan diri. Contoh paling mudah belajar dekat kawasan perumahan kita, taman perumahan. Okey, ada pelbagai kaum dekat dalam dekat kawasan taman perumahan, dekat kawasan kampung kita. Jadi libatkanlah diri bersama-sama untuk apa saja program kemasyarakatan yang dianjurkan supaya nampak apa kat situ pelajar, nampaklah ada satu semangat perpaduan. Ya, okey pelajar, itu untuk mengekalkan perpaduan kaum. Baik, langkah yang ketiga adalah untuk memupuk patriotisme pemerintah. Minta maaf, untuk memupuk patriotisme kita lihat dari sudut pemerintah dan juga rakyat. Okey, kita lihat pemerintah dahulu. Macam mana pemerintah tadi nak memupuk patriotisme, dia perlu menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan. Yang ini memang setiap tahun kita laksanakan, kita jalankan daripada peringkat sekolah hinggalah ke peringkat kebangsaan. Ya, untuk apa belajar? Satu, untuk menimbulkan rasa kecintaan terhadap negara supaya kita ingat. Kita sentiasa mengingati bagaimana kesukaran ataupun apa usaha yang pemimpin kita sebelum ini laksanakan untuk capai kemerdekaan. Baik, kemudian mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. Yang ini seperti sekaranglah kita belajar sejarah. Dalam sejarah ini pelbagai topik kita pelajari. Okey?
daripada sejarah lah kita tahu asal usul bagaimana wujudnya kemerdekaan negara, bagaimana proses untuk dapatkan kemerdekaan negara. Melalui sejarah jugalah kita belajar apa itu semangat patriotisme, bagaimana untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Okey, itu dalam mata pelajaran sejarah. Baik, kemudian menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana untuk memupuk patriotisme melalui pelbagai media. Okey, peranan pemerintah tadi, dia anjurkan kempen, buat filem, okay, melalui televisyen. Kita ada banyak bentuk-bentuk filem yang menjurus ke arah patriotisme, ya, ke arah kemerdekaan. Kemudian memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dengan mengabdikan nama mereka pada bangunan dan jalan. Yang ini banyaklah pelajar. Okay, pemerintah nak iktirafkan rakyat Malaysia yang berjasa, tokoh-tokoh negara. Okay, jadi dia letakkan nama-nama itu di bangunan, di kawasan jalan-jalan tertentu, simbolik kepada pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa. Okay, itu dari pemerintah. Kemudian rakyat, apa peranan rakyat untuk memupuk patriotisme, menghormati lambang negara? Yang ini kita perlu terapkan dalam diri. Kita tak boleh suka-suka hati pijak jalur gemilang. Okay, kita ada cara bagaimana untuk menghormati jalur gemilang. Begitu juga dengan jatah negara. Lagu negaraku, apabila dengar lagu negaraku, kita kena berdiri tegak. Itu cara kita menghormati. Kemudian menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara. Okay? Meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan dan ekonomi. Okay? Yang ini adalah sumbangan. Apa sumbangan kita sebagai rakyat dalam mengharumkan nama negara? Okay? Melakar kejayaan. Tak kiralah dari sudut apa. Pendidikan boleh, sukan ke ekonomi, ya. Okay. Menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Okay? Ini adalah peranan kita lah, sentiasa menghormati tokoh-tokoh yang lama, okay? Pelbagai kaum, tak kisahlah pelbagai kaum kan, yang mana mereka berjuang untuk dapatkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Baik, ini adalah langkah yang ketiga, iaitu memupuk patriotisme. Baik, langkah seterusnya adalah mempertahankan negara. Okay, bagaimana rakyat, pemerintah dan rakyat tadi untuk bekerjasama mempertahankan negara. Okay, yang pertama, dari segi pemerintah, menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Okay, yang ini memang sangat penting kepada kerajaan ataupun pemerintah, yang mana perlulah ada satu dasar undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Okay, mengadakan perjanjian pertahanan, ya, serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa, memodernkan aset ketenteraan, memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Baik pelajar, dari sudut pemerintahan negara, okay, peranan pemerintah ni memang sangat besar, yang mana dia adalah perlu untuk menjaga keselamatan semua rakyat. Selain daripada menggubal dasar undang-undang, kena ada satu perjanjian pertahanan dengan ketenteraan. Okey, sudut pemerintahan ini besar, ya pelajar, untuk mengelakkan daripada berlakunya kekacauan ataupun berlakunya pemberontakan dan sebagainya. Kemudian perlulah ada aset ketenteraan yang kukuh. Okey, sekiranya negara diserang atau sebagainya, jadi kita ada satu aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan. Begitu juga untuk memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Okey, apa yang akan datang, yang akan berlaku, kita tak tahu kan? Jadi perlulah bersiap siaga. Okey, kemudian dari sudut rakyat perlu peka terhadap isu keselamatan. Kita kena ambil tahu. Okey, contohnya pencerobohan sepadan negara. Kemudian mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar, menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan, sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, itu adalah peranan rakyat. Okey pelajar, jadi ada 4 dekat sini, ya. So cikgu ulang lagi sekali. Yang pertama, langkah dia untuk kemakmuran ekonomi, kemudian perpaduan kaum,
Kemudian memupuk patriotisme dan pertahanan negara.